Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nafi Zalman bin Jamaluddin. Saya membuat rakaman ini untuk kelas takmir saya di uh, daerah Jempol, untuk daerah Jempol, Negeri Sembilan. Apa khabar tuan-tuan? InsyaAllah hari ini kita akan cuba melihat sedikit sebanyak berkenaan nilai-nilai ilmu yang boleh kita tambah ketika terutamanya dalam musim yang genting ini, pandemik yang genting ini, insyaAllah. Okey, sebelum tu tuan-tuan, untuk minggu ini ataupun dalam tempoh terdekat ini, kita pada minggu ini dia ada beberapa viral yang sangat kuat, iaitu antaranya viral laksa, orang bergaduh antara orang mengatakan kalau orang Johor dia makan laksa, laksanya tidak buat daripada ikan kembung, ikan pelaling dan sebagainya. Orang Johor makan laksa dengan menggunakan ikan parang dan ikan tenggiri kot. Okey, tapi yang seterusnya, yang kedua, kita menceritakan juga viral sekarang ni yang terbaru adalah berkaitan dengan COVID. Kes COVID yang meningkat, yang sangat teruk, dan sehingga hari ini dikabarkan Malaysia adalah negara yang ketiga di Asia yang menerima kesan impak ataupun penularan COVID yang teruk di negara-negara Asia. Selain itu juga, sekarang ni kita tengok kita tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestin dibantai, dibuli, dibunuh, dicederakan oleh bangsa Israel. Jadi untuk itu hari ini saya nak menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan perkara yang penting, iaitu saya nak sentuh sikit berkaitan dengan kunut nazilah. Okey, apa dia kunut nazilah? Mungkin tuan-tuan katakan tak ada kaitan yang saya sebutkan tiga tadi, perkara yang viral, tetapi tiba-tiba keluar tajuk kunut nazilah. Apa kaitan dia? Okey, jawapan tu saya akan jelaskan di akhir slot ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, teruskan mendengar dan memahami apa yang ingin saya katakan berkaitan dengan kunut nazilah dan apa kaitan dengan isu yang saya sebutkan sebelum ini. Okey, kunut nazilah. Okey, sebelum itu saya nak membawakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan kita kata tadi Palestin. Kita tengok juga apa dia sejarah, apakah sejarah bangsa Yahudi ni. Kita kenal Yahudi ini juga, dia ada beberapa orang nabi yang terdiri daripada bangsa Yahudi. Jadi kita katakan Yahudi ni ada perkara yang kita kita boleh tengok daripada sudut sejarahnya dulu. Kita tengok daripada sudut sejarah dia dulu. Okey. Seterusnya kita tengok Yahudi itu adalah satu kelompok yang besar. Kemudian dalam kelompok yang besar itu dia ada kelompok-kelompok yang kecil. Contoh yang kita nak bincangkan adalah Israel. Contoh lain daripada Yahudi, bangsa yang besar kita adalah rumpun Melayu. Dalam rumpun Melayu ada etnik kecil yang bernaung di bawah rumpun Melayu. Contohnya ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada Mendaling dan sebagainya. Begitu juga bangsa Israel, mereka adalah bernaung di bawah satu kelompok namanya Yahudi, rumpun Yahudi. Yahudi ni asalnya, kelompok Israel ni asalnya mereka ni duduk di Jerman, tuan-tuan. Masa duduk di Jerman, mereka ini bila duduk di Jerman, mereka ini dia dalam keadaan yang pressure lah, ditekan ketika duduk di sana kerana kerajaan Jerman tidak suka ataupun penduduk tempatan dekat situ tak suka dengan mereka ini. Walaupun mereka duduk di Jerman, mereka telah menganut agama,
di kalangan mereka menganut agama Jerman, agama Kristian, mereka hidup secara orang Jerman, tetapi orang Jerman tak boleh terima bangsa ini. Kenapa? Mungkin sebabnya yang kita boleh tengok sekarang, sikap dan perangai mereka bila yang kita katakan orang Melayu bagai Belanda dapat tanah. Inilah lebih kurang lah. Kemudian apa terjadi? Mereka ini telah dihalau keluar dan mereka ini cuba tinggal di beberapa negara di Eropah. Kalau tengok pada peta tu, orang Yahudi itu telah keluar. Dia pergi ke banyak negara, antaranya Spain, Portugal dan sebagainya. Jadi yang kita nak ceritakan dekat sini adalah di kalangan orang Israel ini telah lari, telah duduk, tinggal di Palestin. Yang kita katakan Palestin adalah satu bumi yang sangat bersih, bumi yang sangat suci, dengan kerana apa? Kerana Palestin dan Masjidil Aqsa disebut di dalam Al-Quran barakna haulahu, apa masjid barakna haulahu, apa yang disebut dalam Quran. Kalau kita pergi dengar tazkirah Isra' Mi'raj, tak lari daripada Masjidil Aqsa, menceritakan masjid yang diberi keberkatan. Kemudian itu adalah kiblat kita yang pertama. Seterusnya Allah pindahkan kiblat itu ke Kaabah apabila turunnya ayat laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalul masyriq wal maghrib. Balik semula kepada cerita Israel ini, mereka ini antaranya mereka telah lari ke Eropah. Bila lari ke Eropah, mereka duduk dekat Eropah tu, mereka ini juga dikenakan pelbagai sekatan. Kalau kita nak bayangkan sekatan tu macam mana, mungkin dia lebih teruk daripada PKP ataupun PKPD yang ada sekarang ni dekat negara kita. Mereka ini ada yang tak boleh pergi ke sekolah, mereka ini tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Jadi pada tahun 1880 mereka dah mula dah pergi ke Palestin untuk menyelamatkan diri atau hidup di kawasan tersebut. Seterusnya, pada tahun 1891, satu orang yang namanya Theodore Herzl, dia ni telah membuat satu strategi, dia telah merumuskan bangsa Israel ini, dia ni kena ada negara. Sebab bila dia pergi ke mana-mana negara, cuba nak menopang, tetapi mereka ini dia akan ditindas. Mereka ini akan dibunuh, diseksa dan sebagainya. Jadi dia kata kena ada negara. Dan bila dia nak ada negara tu, tak kisahlah besar ataupun kecil, dia mestilah bernaung di bawah satu kuasa yang besar. Jadi mereka ni Theodore Herzl ni dah dapat dah satu solution. Jadi mereka ni cubalah minta-minta dekat beberapa negara, antaranya kuasa besar pada ketika itu Jerman. Jerman tak bagi dia. Pada masa itu juga adalah zaman Kesultanan Ottomaniyah. Pada zaman Kesultanan Ottomaniyah, zaman Ottomaniyah ini dia adalah sangat besar. Dia merangkumi 23 juta kilometer, ada 30 negara. Zaman Ottomaniyah ini kukuhnya selama 625 tahun, bermula daripada tahun 1299 hingga 1924. Jadi kerajaan Ottomaniyah tak bagi, walaupun Theodor Herzl ni telah mengantar beberapa cara memujuk kerajaan Ottomaniyah, antaranya menawarkan bantuan keuangan, untuk membuat landasan kereta api, tetapi kerajaan Ottomaniyah tolak. Kemudian dicuba juga merayu kepada Inggeris. Inggeris kata boleh bagi. Sebab Inggeris ni di antara kuasa besar yang berada di Middle East pada ketika itu. Inggeris ini dia kata tak boleh. Aku hanya nak bagi kat kau Uganda saja. Bayangkan bila nak bagi satu tempat yang dia nak tu mestilah tempat yang strategik bagi dia dan selesa untuk dia maju membangun. Bagi Uganda dia tak nak. Kemudian Theodor Herzl ni dia mati pada tahun 1904. Selepas itu datang pula seorang lagi tokoh, Clem Weizmann. Dia ni pula pada tahun 1899, pada tahun 1899 Inggeris telah menang perang di Middle East. Jadi